Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat lagi berjumpa dalam siri ke-8 dalam siri sirah Sekolah Rendah Islam Hidayah. Pada siri ke-7, siri sebelum ini, kita dah cerita tentang perang Uhud. Perang Uhud kita dah cerita tentang kenapa sebab peperangan, dan kita dah cerita tentang beberapa peristiwa yang berlaku dalam perang Uhud. Contohnya pembunuhan pembunuhan Hamzah bin Abdul Muttalib, contohnya kematian Hanzalah Al-Ghasil, dan macam mana tentera Islam pada mulanya menang, lepas tu second round ataupun pusing yang kedua mereka kalah. Pada siri kali ini, siri ke-8, kita akan cerita tentang dua benda secara besar, dua benda besar, poin besar. Yang pertama, kita akan cerita tentang beberapa peristiwa yang berlaku antara perang Uhud dan perang Khandaq. Dan poin kedua, kita akan cerita tentang perang Khandaq sendirilah. Dan dalam poin pertama, peristiwa yang berlaku antara perang Uhud dan perang Khandaq, ada banyak peristiwa yang berlaku, tapi kita akan dalam sesi ringkas ni kita akan cerita tentang dua peristiwa besar, iaitu yang pertama peristiwa Rajid dan yang kedua peristiwa Bir Ma'unah. Maka kita akan mulakan dulu dengan peristiwa Rajid. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Rajid ni berlaku pada 4 Safar 4 Hijrah. Lebih kurang 4 bulan selepas perang Uhud. Perang Uhud kita dah cakap sebelum ni dia Syawal 3 Hijrah, dan kita kena tahu Syawal ni bulan ke-10 dalam bulan Islam, kalender Islam, dan Safar adalah bulan kedua. Maksudnya ada 4 bulan, lebih kurang gap ataupun jurang tu 4 bulan antara peperangan Uhud dan peristiwa Rajid. Peristiwa Rajid ni adalah peristiwa yang menyayat hati, peristiwa kematian beberapa utusan Nabi SAW kepada beberapa kaum, contohnya kaum Adal dan kaum Qarah. Kaum Adal dan Qarah ni, ataupun ada seorang lelaki datang ke Nabi, dia cakap, wahai Rasulullah, utuskan kepada kami seorang lelaki yang ataupun sekelompok daripada sahabat yang boleh mengajar kami akan agama, yang boleh berdakwah di kampung kami. Lepas tu Nabi pun hantar beberapa orang. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi hantar 10 orang yang ikut peristiwa Rajid ni. Dalam Sirah Ibn Hisham, Nabi hantar 6 orang. Dan kelompok ni diketuai, dia khilaf juga siapa yang mengetuai kelompok ni. Orang kata Asim bin Thabit, orang kata Marsad bin Abi Marsad. Dan kelompok ni pun ikut utusan yang cakap dia nak bawa utusan ni untuk berdakwah ke kampung dia. Mereka pun ikut. Tiba-tiba tengah-tengah jalan, mereka dikepung oleh pasukan pemanah daripada kabilah Adal dan kabilah Qarah. Dan mereka ni pun bila nampak pasukan pemanah cuba untuk kepung mereka ni cuba lari. Mereka ni lari atas gunung, lari atas bukit macam tu. Mereka ni sebab nak datang untuk berdakwah, mereka ni tak bawa senjata sebagaimana seorang tentera ada senjata, contoh ada perisai, baju besi, semua tu. Dia bawa macam mana? Kalau ada Quran masa tu, dia bawa Quran atau helaian kertas-kertas, helaian ni lah, helaian kertas ataupun Al-Quran, ataupun apa yang Nabi cakap ataupun hadis Nabi. Mereka bawa benda tu, dan mungkin mereka bawa macam sebilah atau sebilah pedang untuk mempertahankan diri kalau ada contoh ada binatang buas ataupun pisau kecil yang digunakan oleh para musafir untuk mempertahankan diri kalau ada orang yang datang untuk cuba untuk berompak mereka. Tiba-tiba mereka ni dikepung, mereka pun naik 6 orang atau 10 orang ni naik, kelompok yang Nabi hantar ni, sejumlah ni lah orang dakwah ni naik atas bukit. Mereka ni pun orang mana cakap serahkan diri. Mereka cakap tak, kami tak akan serahkan diri selagi kami tak akan serahkan diri kecuali kalian langkah atas mayat kami. Lepas tu bermulalah serangan demi serangan. Serang sampai tinggal 3 orang. Yang pertama Khubayb bin Adi, yang kedua Abdullah bin Zaid bin Dathinnah, yang ketiga Abdullah bin Tariq. Tiga orang ni, lepas tu mereka ni rasa, 3 orang ni rasa kalau 3 orang memang tak boleh nak menang, sebab pasukan mana tu sangat-sangat banyak. Mereka ni bukan nak menyerah, tapi mereka rasa kalau pun mereka perang takkan boleh menang. Mereka ni beratus-ratus orang, kita ni 3 orang, dan mereka ni kepung daripada segenap arah. Kalau kita menghadap depan, ada orang pandang belakang.
Kalau tengok ke kanan, ada seorang serang dari kiri. So mereka ni tak tahu nak pergi mana. Mereka pun cuba untuk menyerang diri dengan syarat, jangan bunuh kami, dia cakap itu. Tapi bila mereka dah turun, tiba-tiba Khubayb bin Adi dan Zaid bin Nathina ditangkap dulu, diikat dulu lah. Tiba-tiba Abdullah bin Tariq dengar ataupun tahu yang mereka ni akan dibunuh juga. Tiba-tiba dia ni pun memberontak dan cuba untuk melawan. Kaum musyrikin ataupun Bani Abdullah bin Bani Qarah bila nampak tindakan Abdullah bin Tariq ni, mereka membunuh Abdullah bin Tariq. Tinggallah dua orang, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Nathina. Mereka pun dibawa ke Mekah dan mereka ni dijual di pasar. Di pasar supaya orang dijual sebagai hamba di pasar, dan orang yang belinya adalah orang yang kaum kerabatnya mati dalam perang Badar ataupun Uhud. Dia nak balas dendam akan kematian kaum kerabat dia. Maksudnya contoh dia boleh seksa, dia boleh potong tangan, potong kaki, boleh cocok, nak buat apa-apa boleh. Seolah-olah dia nak dia nak balas dendam lah akan apa yang mereka telah lakukan. Tapi dan mereka ni secara ringkas, dan kedua-duanya dibunuh. Khubayb bin Adi dan Zaid bin Nathina, mereka ni dikeluarkan daripada tanah halal, daripada tanah haram ke Tan'im sebelum mereka dibunuh. Dan antara cerita yang menarik tentang mereka dibunuh, diceritakan daripada dua-dua orang. Mungkin cerita ni di Khubayb bin Adi dan Zaid bin Nathina dapat cerita yang sama. Mereka kaum musyrikin Mekah tanya dia orang, "Wahai Zaid, wahai Khubayb bin Adi, engkau ni nak tak Nabi Muhammad ganti tempat engkau?" Cakap, "Tak. Aku tak nak, walaupun Nabi Muhammad ni memijak duri pun dia tak nak." Apatah lagi pembunuhan Nabi Muhammad, dia tak rela menggantikan atau menebus diri dia dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nak tunjuk iman para sahabat yang cukup tinggi. Tu tentang secara ringkaslah tentang peristiwa Rajab. Peristiwa kedua yang kita nak cerita tentang pada hari ini ataupun pada sesi ini adalah peristiwa Bir Ma'unah. Bi'ir. Jadi sebenarnya Bi'ir Ma'unah. Bi'ir dalam bahasa Arab maksudnya perigi. Ma'unah nama tempat. Maksudnya peristiwa itu berlaku kat Bir Ma'unah, dekat perigi Ma'unah. Peristiwa ini juga berlaku pada Safar 4 Hijrah. Nabi utuskan 70 orang qurra ataupun orang yang baca Quran, ataupun yang kata lain orang yang pendakwah, 70 orang pendakwah daripada Ansar, semuanya mutqin ataupun semuanya menguasai Al-Quran yang cukup baik. Dan mereka ini diketuai oleh Amr bin Munzir. Mereka pun juga ikut utusan yang cakap, "Wahai Rasulullah, utuskanlah kami beberapa orang sahabat supaya mereka boleh berdakwah di kampung kami." Mereka ni ikut 70 orang yang ikut. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan mereka ni dikhianati. Dan mereka ni dibunuh, semua orang dibunuh kecuali seorang. Dia ni bukannya tak nak dibunuh, maksudnya tidak ada target dibunuh. Tapi dia ni buat mati, pura-pura mati, dan kaum musyrikin bila nampak dia ni pura-pura mati dan mereka menyangka dia ni dah mati. Ka'ab bin Zaid nama dia. Dia pura-pura mati masa tu lah. Dia cedera parah, lepas tu dia pura-pura mati dan beliau meninggal pada peperangan Khandaq yang selepas ni kita akan ceritakan. Bila Nabi dengar akan kematian 70 orang daripada sahabat Ansar, daripada sahabat beliau, sahabat baginda, baginda sangat sedih. Selepas baginda dengar 70 orang ataupun peristiwa ni, baginda berkunut, kunut nazilah. Kunut nazilah ni kunut untuk satu musibah. Kita kunut kepada Allah, minta Allah jauhkan musibah ataupun Allah menghancurkan musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam. Itu kunut nazilah sebulan memperingati peristiwa Bi'r Ma'unah. Nak tunjuk Rasulullah sangat sedih. Tak pernah, setahu saya tak pernah ada satu hadis, satu peristiwa dalam sejarah Islam selama Rasulullah hidup selama Rasulullah hidup 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Saya tak pernah dengar satu peristiwa yang menjadikan Rasulullah kunut sebulan untuk memperingati peristiwa tersebut, kecuali peristiwa Bir Ma'unah ni lah. Dan Bir Ma'unah ni, peristiwa ni Allah rakamkan khas dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ballighu anna qaumana anna qad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu." Tapi ayat ni walaupun Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ni dah mansukh. Maksudnya kita tahu ayat Quran ada sebahagian dah mansukh. Contoh ayat menusuk 10 kali. Contoh ayat rejam orang yang dah muhsan ataupun orang yang dah berkahwin. Antara ayatnya, "Asy-syaikhatu wasy-syaikhah idza zanaya farjumuhal battah nakalan minallah wallahu azizun hakim." Hadis ini tak silap saya riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak. Mustadrak beliau.
Dan kita terus ke, dan inilah peristiwa rajin yang berlaku sebelum peperangan Khandaq. Kita terus saja kepada peperangan Khandaq. Perang Khandaq berlaku pada Syawal 5 Hijrah. Antara perang Uhud dengan perang Khandaq lebih kurang 2 tahun. Sebab kita cakap sebelum ni perang Uhud berlaku pada Syawal 3 Hijrah, dan kita sekarang ataupun perang Khandaq ni berlaku pada Syawal 5 Hijrah. Maksudnya ada 2 tahun gap. Satu persoalan mungkin timbul pada tuan-tuan puan-puan yang mendengar, kenapa berlakunya perang Khandaq? Kenapa berlaku? Kenapa tiba-tiba? Tak boleh. Satu peperangan mustahil untuk berlaku secara tiba-tiba. Sebab dia kaum Yahudi di Madinah jumpa kaum Quraisy dan jumpa beberapa kabilah, contohnya kabilah Al-Qatafan, mengajak mereka memerangi Rasulullah, bersatu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah. Satu persoalan, kita kena tahu yang Khandaq ni ada 2 nama. Yang pertama Khandaq, yang kedua Ahzab. Persoalannya, kenapa peperangan ni dinamakan Khandaq dan kenapa peperangan ni dinamakan Ahzab? Sebab peperangan ni dinamakan Khandaq dalam bahasa Arab maksudnya parit. Peperangan ni dinamakan Khandaq sebab Nabi dan para sahabat gali parit di utara Madinah. Dan peperangan ni dinamakan juga Ahzab. Ahzab dalam bahasa Arab satu perkataan plural atau yang menunjukkan banyak, dan singular dia, perkataan satunya adalah Hizbun. Hizbun dalam bahasa Arab maksud kelompok atau satu parti, dan bila dia cakap plural, perkataan tu plural maksudnya kelompok-kelompok atau parti-parti. Namakan peperangan ni perang Ahzab sebab ada beberapa kelompok-kelompok para musyrikin yang bersatu, contohnya Yahudi, Quraisy, Bani Ghatafan bersatu. Mereka ni semua bersatu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan ni ada 3,000 orang kaum muslimin yang ikut serta dan 10,000 orang kaum musyrikin yang ikut serta. Seperti mana yang tuan-tuan puan-puan tahu, peperangan ni ada parit yang Nabi dan para sahabat gali di utara Madinah. Dan parit ni dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dia berasal daripada Faris, daripada Parsi, dulu kat Iran di situ, Iran, Iraq semua tu. Dia nampak orang Parsi dulu bila perang, bila mereka nak kalah, mereka ni gali parit. Bila nak kalah, dia masuk dalam parit, sembunyikan diri, dan mereka boleh serang hendak dari parit. Dan dia cakap Rasulullah ni adalah taktik tentera Parsi bila lawan dengan tentera Rom. Dan saya rasa taktik ni berkesan insya-Allah. Maka Rasulullah setuju. Satu persoalan timbul lagi, kenapa parit ni digali di utara Madinah sahaja? Kita kena tahu, ramai orang silap dia cakap parit ni digali mengelilingi Madinah. Maksudnya Madinah kat tengah dan mengelilingi Madinah. Tapi tak. Parit tu digali di utara Madinah sahaja. Apa yang menjadikan benda ni sangat-sangat pelik? Kita kena tahu, kalau kita tahu map, kita tengok peta, kita akan dapati Mekah ni berada di selatan dan Madinah ni berada di utara. Supposedly bila tentera musyrikin Mekah nak serang Madinah, mereka akan masuk daripada selatan Madinah. Sebab apa? Sebab mereka ni berada di selatan. Tapi kenapa parit tu digali di utara Madinah? Untuk jawapan dia senang je, mudah je. Kalau kita tahu keadaan Madinah masa tu ataupun bentuk geografi Madinah masa tu, bentuk muka bumi Madinah masa tu, kita akan dapati Madinah ni dikelilingi dengan bukit-bukau yang cukup tinggi. Di belah kanan, di belah utara, belah barat dengan timur, dan di belah selatan. Musuh tak boleh masuk. Dia ada jalan kecil tu, tapi musuh tak boleh masuk sebab musuh takut diserang hendap daripada celah-celah lembah-lembah bukit bukau semua tu. Sebab tu mereka, kalau kita ada satu tentera yang besar, contoh 10,000 orang, mereka akan cuba masuk daripada utara Madinah lah. Sebab tempat tu lebih selamat untuk tentera yang cukup besar. Apatah lagi apatah lagi kalau tentera tu bawa barang yang banyak dan mereka bawa wanita dalam peperangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq ni sangat-sangat menakutkan. Orang kata macam menakutkan juga. Sebab perang Khandaq ni, Islam ni diserang daripada banyak sudut. Pertama, kaum musyrikin diserang daripada utara. Tiba-tiba dalam perang Khandaq tu sendiri, Bani Quraidah daripada Yahudi cuba untuk serang daripada belakang. Dan Bani Quraidah ni di Madinah sendiri. Dia gali ke atas, dah tutup, buat benteng macam tu. Tiba-tiba Bani Quraidah memutuskan perjanjian atau melanggar perjanjian mereka dengan Nabi Muhammad dan memutuskan bahawa mereka akan serang Nabi SAW daripada belakang. Rasulullah pun dengan para sahabat takut. Rasulullah cuba
untuk membuat satu perdamaian dengan Yahudi dengan memberikan satu per tiga daripada hasil tanaman Madinah kepada Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ni dia dengan bukan Rasulullah buat perjanjian dengan Yahudi, nak cuba buat perjanjian dengan Bani Ghatafan. Ghatafan ni di utara Madinah bersama dengan kaum Quraisy. Rasulullah cuba untuk membuat perdamaian dengan memberikan sepertiga daripada tanaman yang ada dekat Madinah. Tapi sebelum Rasulullah memeterai perjanjian tu, Rasulullah tanya sahabat dulu, wahai Ansar ataupun wahai Muhajirin Ansar, adakah kalian bersetuju? Tiba-tiba bangunlah dua orang pemimpin Ansar, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad Mu'adh. Dia cakap, wahai Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Tuhan? Rasulullah cakap, tak, ini bukan wahyu, ini adalah pendapat aku. Lepas tu dia cakap, orang Ansar cakap, wahai Rasulullah, kalaulah ini bukan wahyu, kami rasa kita tak perlu untuk memberikan sepertiga daripada hasil tanaman Madinah. Sebelum peperangan ni berlaku, kami tak pernah bagi mereka sebutir kurma pun daripada Madinah, kecuali mereka ni datang sebagai seorang tetamu. Kenapa waktu sekarang, waktu kami dah masuk Islam ni, kami memberikan mereka secara percuma kepada mereka? Tak. Kami pilih untuk perang. Kami tak akan berikan walaupun sebutir kurma pun kepada mereka, pada Bani Ghatafan. Betul, Rasulullah pun sukalah dengan keputusan mereka, akur dengan keputusan orang Ansar, dan yakin bahawa pertolongan Allah telah dekat. Dan kaum muslimin masa perang Khandaq ni sangat-sangat takut. Nak tunjukkan kaum muslimin sangat-sangat takut, Rasulullah sendiri yang para sahabat pernah tertinggal 4 solat berturut-turut. Bayangkan 4 solat berturut-turut Rasulullah yang para sahabat tertinggal. Rasulullah tertinggal solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sampai Isyak dia tertinggal 4 solat berturut-turut. Bayangkan Rasulullah boleh terlupa nak solat 4 kali. Bayangkan kita kalau seorang terlupa nak solat sekali ataupun 2 kali berturut-turut, kita dah cerca dia, kita dah kritik dia, kenapa kau tak solat? Kenapa solat pun lupa? Nak tunjukkan Rasulullah sendiri takkan Rasulullah saja lupa solat. Dan Rasulullah ni sangat-sangat jarang lah kita cakap, sebab Rasulullah ni seorang Rasul dan beliau, baginda adalah sebaik-baik makhluk yang pernah hidup di muka bumi ni, tapi boleh terlupa 4 solat. Maksudnya baginda sangat-sangat takut. Dan kaum dan saya dah cakap sebelum ni, kaum Yahudi tengah-tengah perang, dia memutuskan perjanjian, dia nak serang di belakang. Maksudnya kita tengah fokus bahagian depan, ada orang mengkhianati perjuangan Rasulullah SAW. Sebab tu dia takut serang di belakang. Dan Rasulullah dengan para sahabat letakkan anak-anak dengan kanak-kanak dengan wanita dekat belakang, supaya mereka ni tak berperang secara langsung, tak kena panah perang. Sebab wanita dengan kanak-kanak memang tidak difitrahkan, lagi-lagi perempuan tidak difitrahkan untuk benda-benda yang ganas seperti perang ni lah. Dan nak tunjukkan lagi, nak menjadikan Yahudi, orang muslimin sangat-sangat takut, adalah peranan orang munafik kat Madinah sendiri yang menakut-nakutkan orang muslimin. Dia cakap, kau ni memang tak boleh menang lah. Tengoklah, besar gila ni, dia punya pasukan 10,000. Pernah ke orang Arab bawa 10,000 orang? Menakut-nakutkan. Aku ni takut lah, aku nak balik rumah lah, aku tinggalkan lah dia nak tinggalkan pos tentera dia dekat jaga tak nak bagi musuh masuk. Dia cakap, aku takut ahli keluarga aku takut anak-anak aku, isteri aku, maka aku nak tinggalkan lah tempat pos aku jaga ni. So jadikan tentera Islam semakin sikit. Tu nak jadikan kaum muslimin sangat-sangat takut lah. Dan Allah merakamkanlah ketakutan kaum muslimin dalam peperangan ni. Tuhan berfirman dalam surah Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. Dan bila mana sampai ke kerongkong, sampai tak rasa takut sampai sini, balaghatul qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian menyangka kepada Allah satu sangkaan yang tak patut dan tak layak, ataupun kalian menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang sangat-sangat banyak. Betulkah kita dalam keadaan benar? Betulkah Allah akan tolong kita? Sampai tahap tu dia takut.
Dalam peperangan ini juga Rasulullah menunjukkan atau Rasulullah dikurniakan beberapa mukjizat, antaranya makanan menjadi banyak. Tahu ada satu kisah antaranya kisah Jabir. Kisah Jabir nampak Rasulullah sangat-sangat penat ataupun kelaparan dengan para sahabat, dan dia ni suruh isteri dia uli tepung dan bawa sedikit makanan untuk Rasulullah. Dengan beberapa sahabat dia cakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, bawa sikit je para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah panggil semua orang yang kali parit, semua orang yang menyertai perang. Jumlahnya mungkin 1000 lebih. Lepas tu Jabir balik kat rumah dia, wahai isteri aku, Rasulullah bawa semua orang. Memang cukup. Kita punya makanan untuk beberapa orang je, tak sampai 10 orang. Tapi dengan keberkatan Rasulullah, dengan mukjizat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah, makanan tu cukup untuk semua orang yang ikut perang Khandaq. Dan antara mukjizat yang berlaku juga Rasulullah, antaranya Rasulullah ataupun para sahabat jumpa satu batu yang mereka cuba untuk pecahkan masa penggalian parit. Mereka ni tak mampu, berkeras sangat batu tu, sampai dia panggil Rasulullah. Rasulullah ketuk sekali. Lepas tu dia nampak, saya tak ingat dia punya turutan, tapi dia nampak Rom dibuka. Lepas tu dia ketuk 2 kali, nampak Parsi terbuka. Dia ketuk kali ketiga, nampak Bahrain terbuka. Tapi saya tak ingat negara apa yang terbuka. Jujurnya saya lupa lah. Dan Rasulullah menjanjikan kepada orang muslimin yang mereka dia akan membuka kerajaan-kerajaan itulah. Kerajaan Rom akan jatuh, kerajaan Parsi akan jatuh, Bahrain akan jatuh, dan beberapa kerajaan lain lah. Dan dalam peperangan ni satu peperangan yang unik. Sebab dalam peperangan ni, kalau kita tahu, peperangan mungkin semua orang tahu yang peperangan ni Rasulullah dan para sahabat berjaya mempertahankan kota suci Madinah. Tapi peperangan ni kaum muslimin lebih banyak syahid daripada kaum kafir yang mati. Kaum muslimin yang syahid seberamai 6 orang, dan kaum kafir yang mati adalah seberamai 3 orang. Tapi dalam peperangan, bila satu-satu pasukan main defensif, mempertahankan kota, macam mana penduduk Gaza mempertahankan kota mereka, kota Gaza itu, siapa yang bila mana musuh tak dapat nak tawan kota tu, maksudnya dia kalah. Tak kisahlah dia kerosakan kat kota tu macam mana pun, tapi bila mana mereka gagal untuk masuk dalam kota tu, bila mereka gagal untuk menawan kota tu, maksudnya mereka ni gagal dalam maksudnya orang yang menyerang tu gagal untuk melaksanakan misi yang mereka telah rencanakan. Dan kenapa kaum musyrikin gagal untuk masuk? Yang pertama, sebab Allah hantar angin yang sangat-sangat kencang. Sebab mereka ni berkemah dekat belakang parit tu, sebab mereka tak boleh nak cross parit tu. Allah hantar angin yang sangat-sangat kencang. Dan Allah menjadikan hati-hati pemimpin-pemimpin, saya dah cakap dia ada banyak pasukan Qatafan, pasukan Yahudi, pasukan orang Quraisy sendiri daripada Mekah. Pemimpin-pemimpin ni hasad dengki. Maksudnya tak sependapat dalam apa tu. Dia cakap orang ni nak khianati aku, orang ni nak khianati aku. Mereka ni rasa kita tak boleh teruskan. Sebab takut pengkhianatan berlaku antara mereka sendiri. Sebab tu mereka sikit-sikit tarik diri. Satu kabilah tarik diri, sampai tinggal sikit, barulah orang tarik diri, semua orang tarik diri. Dan Allah menggunakan kemenangan yang mutlak lah kepada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa pengajaran kita boleh ambil daripada peperangan Khandaq ini sendiri. Yang pertama, kita kena ingat macam mana teruk sekalipun Islam macam mana teruk sekalipun keadaan umat Islam pada satu zaman, keadaan tu tak akan berterusan selama-lamanya. Sebab apa? Sebab kita kena tahu bila mana malam tu semakin gelap, maksudnya dah pukul 3 pagi, kita kena yakin bahawa fajar pasti akan terbit. Kita akan yakin bahawa kemenangan pasti akan datang. Walaupun kita nampak Gaza kena serang, Al-Aqsa ditawan, Yaman diperangi, ada peperangan sesama kabilah, Syria perang dengan kerajaan yang zalim, Mesir dizalimi, Asia juga ada masalah politik, ada masalah ekonomi. Tapi jangan risau, kita kena yakin, seorang Muslim perlu yakin yang Islam pasti akan menang. Walaupun macam mana pun, Islam pasti akan menang. Antara sebab saya cakap Islam pasti akan menang, kita nampak tadi yang Rasulullah dan para sahabat lalu first kali perang Uhud. Lepas tu dia kena peristiwa Rajib, peristiwa Bir Ma'unah, lepas tu peristiwa Ifk. Cuma saya tak cerita peristiwa Ifk, peristiwa fitnah terhadap Aisyah. Nak cakap untuk menang dekat perang Khandaq ni, dan lepas perang Khandaq ni Rasulullah menang straight, kecuali perang Taif. Tapi dengan kaum musyrikin Mekah, Rasulullah menang straight.
Maksudnya menang sampai pembukaan kota Mekah, Fatu Mekah pada tahun 8 Hijrah. Dan nak tunjukkan lah, sebab Rasulullah mula dengan susah. Perang Uhud kalah, Raji' dibunuh, Bir Ma'unah dibunuh, Aisyah difitnah masa lepas perang Bani Mustalik dan lain-lain lah. Sebab tu kita kena yakin walaupun ada banyak sangat dugaan ataupun banyak sangat ancaman daripada musuh-musuh Islam, contohnya Israel dan Amerika, kita kena yakin bahawa Islam pasti akan menang dengan pertolongan Allah yang Maha Berkuasa. Tu yang pertama, pengajaran pertama. Pengajaran kedua yang kita boleh ambil, kita kena tahu, kita kena ingat, satu masa akan datang satu masa yang semua orang kafir akan bersatu untuk memerangi kita. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, mereka akan bersatu untuk memerangi kita. Macam mana mereka memerangi Rasulullah, macam mana mereka membuat satu pakatan. Kaum Ghatafan, Yahudi Bani Quraidah, kaum musyrik Mekah dan beberapa kabilah lain berpakat untuk menyerang Rasulullah. Walaupun mereka ni tak sependapat dengan beberapa perkara, tapi mereka ni bersepakat bahawa umat Islam perlu dihapuskan di muka bumi ini. Dan antara pengajaran lain yang kita boleh dapat adalah harus buat umat Islam untuk mengambil beberapa sistem daripada barat. Dan kita tak boleh nak cakap haram sistem ni. Haram sistem, contoh demokrasi haram, sekian haram, sistem Facebook haram, WhatsApp haram. Sebab apa? Sebab yang buatnya bukan Islam. Tak. Sebab apa saya cakap tidak haram? Sebab Rasulullah menerima cadangan daripada Salman Al-Farisi untuk menggali parit supaya Rasulullah dan para sahabat boleh bertahan di kota Madinah dengan lebih baik. Dan Salman Al-Farisi ni ambil sistem ni daripada barat, bukan Islam, daripada Parsi. Bila mana Parsi berperang dengan Rom, macam mana saya dah cerita tadi, Parsi bila rasa mereka nak kalah ni, mereka akan dah gali parit sebelum perang lah. Tapi mereka rasa bila nak kalah tu, mereka loncat masuk dalam parit supaya mereka boleh bertahan dan terus berperang lah untuk satu jangka masa yang lebih lama. Dan antara pengajaran yang lain kita boleh dapat, Allah Ta'ala pasti akan membantu hamba-hambanya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Tuhan berfirman dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan sesiapa yang bertakwa, pasti Allah akan bukakan satu pintu, ataupun Allah akan tunjukkan dia jalan, satu pembukaan lah. Dan antara pengajaran yang kita boleh dapat, dan ini pengajaran terakhir sebelum saya tutup, tapi sangat-sangat banyak lagi pengajaran lah. Antara pengajaran yang kita boleh ambil adalah kita perlu menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita dalam setiap amalan kita. Kita tak boleh ambil Rasulullah sebagai idola dalam benda yang baik, benda yang menyeronokkan je. Contoh solat, zakat, puasa, macam best je buat ibadah. Ataupun masa buat haji, ataupun ambil harta rampasan perang. Tapi bila suruh jihad, tak nak jihad. Bila suruh menjadi perisik, tak nak jadi perisik, takut. Tak boleh. Kita kena ikut Rasulullah macam mana Rasulullah buat di masa susah dengan senang. Itu nak tunjukkan kita betul-betul beriman atau tidak dengan Allah dan Rasul. Dan saya rasa cukup setakat ni sebab masa pun dah habis. Maka saya harap kita boleh ambil pengajaran daripada perang Khandaq ni. Saya dah cerita tentang dalam siri ni 3 benda. Yang pertama tentang peristiwa Raji', yang kedua tentang Bir Ma'unah, dan yang ketiga tentang perang besar, iaitu perang Khandaq yang dimenangi oleh kaum muslimin dan Rasulullah dengan pimpinan Rasulullah SAW. Moga-moga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.